Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Muslimin-muslimat sekalian, InsyaAllah hari ini kita mula dengan Al-Baqarah. Pertemuan lepas kita dah bincang Al-Fatihah, kita tadabbur. Kita ni bukan tafsir, kita tadabbur. Tadabbur dengan makna kita urus ayat tu. Kita tengok ayat tu, kita urus dengan secara direct. Kita tak tengok pada tafsir. Cuma saya akan pandulah kepada tafsir tak sebut. Cuma saya bawa ni melihat kepada ayat tersebut, faham dan kita urus ayat itu, sehingga kita dapat keluarkan benda yang Allah nak daripada ayat tersebut dan kita boleh amal. Itu panggil tadabbur. Tadabbur ni Allah persoalkan kepada kita. Dia kata, afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa manusia tu tak suka tadabbur Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ke hati mereka tertutup. Tengok betapa besarnya tuntutan tadabbur Quran. Saya boleh sebut tadabbur ni kita baca ramai-ramai. Baca lepas baca, kita tengok cara Allah bercakap. Dia bercakap, dia mula dengan apa? Apa pentingnya kalau dia mula dengan cara ni? Boleh tak dia mula dengan cara lain? Kenapa dia tak mula dengan cara lain? Kita bincang kenapa bentuk ayat yang Allah guna itu demikian. Itu kita panggil tadabbur. Tadabbur ini tadbir urus ayat. Kita uruskan ayat itu mengikut bahasa Arab. Kita faham bahasa dan kita uruskan ayat itu dan kita cuba cari benda yang Allah minta. Benda inilah yang Allah persoalkan. Kenapa orang ramai tak minat nak tadabbur, nak hayati Quran? Sedangkan dalam Quran ni ada segala-galanya. Ada cek dalam Quran, sekurang-kurangnya ada 4 perkara asas yang wajib diperolehi oleh kita. Perkara pertama, ilmu. Perkara kedua, Quran ini penawar segala penyakit. Segala penyakit dalaman kita ni, Quranlah penawarnya. Yang ketiga, setelah kita segar sembuh daripada penyakit, Quran jugalah kitab hidayah. Dia tunjuk kepada kita jalan selamat, jalan aman, jalan duduk dalam kubur, duduk dalam taman syurga. Jalan bila di padang mahsyar kita terselamat daripada panas terik matahari yang amat sangat dekat dengan kepala kita pada waktu itu. Dan jalan untuk menuju ke syurga Allah, bertemu dengan Allah secara live, secara langsung, dan Allah akan persilakan kita ke syurga Allah SWT. Kitab Quran yang menunjukkan hidayah. Yang keempat, muslimin muslimat sekalian, kitab Al-Quran ini ia merupakan kitab rahmat. Kitab rahmat. Apa makna rahmat? Rahmat maknanya Allah lengkapkan hidup kita sempurna dunia dan akhirat. Itu rahmat.
Dan rahmat ini tidak akan diberi kecuali orang itu mukmin beramal. Bermukmin ini tahan orang itu beriman dan beramal soleh, amal dia soleh. Itu pertama yang kita kena faham. Sebab itulah Allah persoalkan begini besar nilainya Al-Quran kepada kita. Kenapa tak nak tadabbur? Kenapa tak khususkan masa untuk tadabbur? Jadi kita kena tadabbur lah. Kalau tidak tadabbur, dianggap dianggap membiarkan hati tertutup. Tuan-tuan, hati kita ni ada tiga lapis. Lapis pertama kita nampak ni, sudut, bila sudut dada kita ni. Dalam dada ni ada hati. Dalam hati itu dia ada lagi satu lapisan penting, nama dia al-albab. Albab plural, singularnya lubuk. Lubuk, bukan lubuk itu bahasa Melayu kita, bahasa Kelantan, lubuk hati. Lubuk hati itu lubuk bahasa Arab. Lubuk dia panggil. Kalau plural, al-albab. Jadi lapisan albab inilah lapisan penting yang mengeluarkan cahaya nurani yang menembusi kulub hati, yang dia boleh beza antara yang baik dengan yang buruk, hak dan batil, yang penting dan yang tidak penting. Oleh sebab itu, untuk menembusi nilai ini kena tadabbur ayat Allah. Kalau tidak, hati kita dititik-titik hitamkan. Satu, bak hati lah. Yang kedua, tuan-tuan, kita ni hidup di dunia ni, kita mari masjid ni sebab kita ada nyamuk. Kita hidup, kita mari. Tuan-tuan perasan tak? Allah beritahu kita bahawa Quran ni nyambung roh dia panggil. Quran dia panggil roh. Roh hati kita. Ruhul qalbi. Allah sebut dalam surah Asy-Syura, wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruhan, satu ruh. Kata ulama, tanwin ruhan ini tanwin ganti kepada kalimah yang disebut iaitu al-qalbi. Ruhul qalbi nyambung kepada hati dalam semua urusan dunia dan akhirat. Maknanya kita perlu hidupkan hati sebab dia penyuluh. Penyuluh kita nak pergi jalan benar, tak ada lampu suluk, tak sampai. Siang mungkin boleh, malam gelap, tak ada penyuluh. Maka Quranlah yang menjadi penyuluh kepada kita. Baik, itu yang ketiga, yang kedua yang kita nak bicara, yang menjadi poin pada hari ini. Poin yang ketiga, tuan-tuan, perasan dan kebanyakan, bahkan keseluruhan Al-Quran bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah Taubah dalam kan. Surah Taubah ni tak ada Bismillah. Sebab apa? Kata ulama, dia masih lagi bersambung dengan surah Al-Anfal sebelum. Surah Al-Anfal sebelum. Surah mengenai peperangan jihad di jalan Allah SWT. Maka surah Taubah masih lagi menceritakan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu tidak disebut Fatihah. Tidak dimula dengan basmalah kerana dia ayat nyambung. Walaupun dia diasingkan dengan surah lain. Dan saya tanya tadi para sahabat-sahabat sekalian, kenapa setiap surah yang kita baca itu kita masuk dengan Bismillahirrahmanirrahim? Dalam pengamatan saya tentang dua nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ia dua nama yang amat penting kepada
makhluk kita, makhluk manusia. Kerana dengan mana-mana inilah kita jadi manusia macam ni. Kita boleh mari masjid, kita boleh ada nyawa, kita boleh makan, boleh minum, boleh berumah tangga, bercucu, beranak dengan mana-mana. Dengan mana-mana. Ar-Rahman, dia memberi hak apa kita nak. Nyawa kita Rahman, Allah beri. Rezeki kita Rahman, Allah beri. Hidup kita Rahman, Allah beri. Tapi satu lagi kita berhajat ialah hidayah. Hidayah ini Rahim. Maka kedua-dua ini melengkapkan keperluan kita sebagai manusia untuk hidup di dunia dan hidup di akhirat. Orang yang mendapat Rahman Rahim, dialah orang yang beruntung dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, setiap surah yang kita masuk untuk membacanya, kita mula dengan Babur Rahman, Babur Rahman, pintu Rahman. Orang kata tak sukalah baca Bismillah selalu. Bila jumpa kita lalikan baca Quran sampai kita berhenti surah Baqarah ayat 50 contoh. Tak ada Bismillah ayat 50. Kita pun A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ayat terus baca ayat. Memang betul sebab tak ada Bismillah di situ. Tapi saya seronok. Bila saya masuk situ walaupun di tengah, setelah saya baca A'udzubillah, saya baca Bismillah. Sebab baru masuk. Bukan sambung musik, tak payahlah. Kalau kita baca tadarus, musik kan, tak payah baca A'udzubillah lagi di tengah ayat. Tapi kalau kita daripada pagi nak baca, petang baca, masuk ayat tengah-tengah, bacalah Bismillah. Bacalah Bismillah. Kenapa? Sebab kita masuk pintu Rahman. Kita masuk pintu Rahman. Boleh tak? Nah, itu pintu Rahman. Jadi ini Quran. Ini Quran. Kalau kita pula macam mana? Aktiviti kita macam mana? Kalau kita masuk dengan Bismillah, setiap gerak kerja kita, setiap makan minum kita telah berubah menjadi Rahman dengan sebab kita masuk dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kecil. Bismillahirrahmanirrahim bukan benda simple, benda pilihan bagi saya. Dia adalah babun min abwabil rahmah, satu pintu untuk menuju kepada rahmah Allah Subhanahu wa taala. Rahmah ini tiga kalau terdapat rahmah. Pertama, dicukupkan dunia. Yang kedua, dijauhkan segala musibah dan keburukan. Yang ketiga, Allah redha dan Allah bagi syurga. Ini rahmat. Maka kita kena masuk pintu rahmat. Nak makan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pasti makanan kita tu kita masuk dalam rahmat. Kita boleh makan. Nak makan, makanlah. Tak payah baca Bismillah. Sebenarnya kita telah memisahkan dengan rahmat Allah. Kita memisahkan dengan nilai Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun kita nak buat, kita kena mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita nak pergi kepada surah Al-Baqarah. Kita nak mula dengan Ramadan ini, surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ni, tuan-tuan, cuba perhati 20 ayat terawal. Surah Baqarah dia menceritakan 3 golongan manusia. 3 golongan. Itu saya umum dulu. Ada 3 golongan manusia. Dimulakan dengan golongan orang ahli syurga. Ahli syurga, orang yang bertakwa. 5 ayat pertama. 2 ayat kedua, ayat 6, ayat 7 diceritakan orang kafir yang memang clear kafirnya. Ayat 6 dan 7. Kemudian ayat 8 sampai 20 menceritakan orang yang in between, kan? Mukmin, pada zahir macam orang mukmin, tapi hakikatnya bukan mukmin. Dia termasuk orang kafir, tapi dia zahirkan mukmin. Ini ayat 8 sampai 20. Maknanya kalau
kalau kita tadabbur tengok 20 ayat pertama ini Allah sebut 3 jenis manusia yang ada di muka bumi ini. Yang pertama muslimin, muttaqin, yang kedua kafirin, yang ketiga munafiqin. 20 ayat. Ayat-ayat selepas pada tu dia syarah je, cerita-cerita bagi ilmu perkembangan sampai ke surah An-Nas kan. Begitu. Quran ni kita kena cari ilmu, korek ilmu. Tuan-tuan, bacalah ayat 57, 58 surah Yunus, kerana di situ ada nilai kepentingan Al-Quran. Bacalah ayat 52 surah Asy-Syura, kerana ia menjelaskan siapa apa itu. Dan bacalah ayat 269 surah Al-Baqarah, kerana Quran itu hikmah yang tak diberi kecuali oleh orang-orang yang sungguh-sungguh nak. Itu. Baik, boleh ini kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab. Lagu di mana tu? Dzalikal kitab la raib fihi hudan lil muttaqin. Tak, saya tak baca gitu. Tak kata. Saya baca dzalikal kitab la raib fihi hudan lil muttaqin. Kita termasuk dengan Bismillahirrahmanirrahim saja. Kita masuk rahmat. Pada kita nak Allah selama kita tadabbur ayat ini, Allah merahmati kita. Bila Allah rahmati kita, Allah beri ilmu pada kita. Allah beri menjauhkan buruk pada kita, dan Allah redha insya-Allah. Amin. Cuba tengok ayat ni. Kenapa ada 3 titik tu? Kalau tuan-tuan berhenti pada tiga titik pertama, tuan-tuan telah menjadikan ayat 2 ini 2 ayat. Kalau berhenti pada 3 titik kedua, tuan-tuan hanya menjadikan ayat ini 1 ayat. Macam mana? Itu. Okey, cuba tengok. Alif Lam itu tak ada makna. Nah, sebab huruf je. Allah dia bagi huruf takdir. Ada ulama cuba terjemahkan, tapi kita serah pada Allah. Alif Lam kan? Alif Lam, Mim. Tapi baca tetap dapat pahala walaupun 3 huruf. Dapat 30 pahala. Setiap huruf dapat 10 kali 30 tetap dapat pahala. Tapi dia suruh nilai makna Allah malam. Sebab huruf dalam bahasa Quran dia ada 3 je. Ada huruf, ada kalimah, ada ayat. Ada ayat. Kita baca ni ayat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. 1 ayat. Kalau tuan-tuan baca Dzalikal kitabu la raib, lengkap ayat pertama. Ayat kedua, fihi hudan lil muttaqin. Ayat kedua. Gitu. Macam mana kita nak faham? Kita nak tadabbur ayat ini. Okey, kita tengok pertama. Kita ambil berhenti titik 3 pertama. Macam mana maknanya? Dzalikal kitab. Buku tu kitab yang kamu sebut. Kenapa dia tersebut Dzalikal Quran? Quran tu disebut Dzalikal kitab. Kenapa? Apa beza dengan Dzalikal Quran dengan Dzalikal kitab? Al-Quran bacaan, Al-Kitab tulisan. Sebab yang ada bersama kita ini Al-Kitab, tulisan. Yang tulisan tu apa dia? Quran. Jadi Dzalikal kitab, dia isyarat kepada yang kita milik ni satu buku yang kita baca itu dinamakan bacaan Quran. Itu. Anda dengan mudah kata Alkitab itu tulisan, Al-Quran itu bacaan. Quran dan bacaan, tulisan dan bacaan ini tidak boleh dipisahkan. Kita kena baca, nak baca tak hafal, bacalah kitab. Kan? Itu. Ada orang hafal Quran, dia tak payah dengan kitab. Dia hafiz. Kita Fatihah dia hafiz. Bacalah kitab orang lain. Gitu. Dzalikal kitab itu subjek dia bagi.
kita itu atau kita ini, zalika tu boleh kita translate itu ataupun ini. Kalau duduk jauh itu, kalau dah dekat ini. Ulama menterjemahkan kadang-kadang itu, kadang-kadang ini. Apa nilai berita tentang kita ini? La raib. Itu khabar lagi. Khabar. Khabar apa makna? Predikat. Kita itu atau kita yang ada dengan saya ini, nilai dia la raib. Tidak boleh sebesar zarrah pun kita syak. Raib dengan mana syakkan? Syakkan. Macam mana kita nak tahu bahawa kecil pun tak boleh syak? Ilmu bahasa mengajar kalau ada la dan selepas dia kalimah isim baris di atas itu la raiba, tak boleh baca raibu, tak boleh baca raibi, rosak makna dan kita telah menderhaka kepada Quran. Macam mana derhaka kepada Quran? Menyatakan Quran itu boleh syak sikit-sikit, boleh tinggal sikit-sikit, apa yang perlu, yang tak perlu buang. Kalau baca raibu, kalau baca raibi, wajib baca raiba, kerana la ini nafi secara total dan sebesar zarrah pun tidak boleh syak. Itu peranan baris. Peranan baris kita tidak boleh memandang kecil pada baris. Jadi khabar dia, kitab ini tak boleh syak walaupun sekecil zarrah, tak boleh syak. Makna penting. Kenapa ya Allah tak boleh syak? Kita baca ayat kedua. Fihi hudan lil muttaqin. Fihi hudan. Itu simple sentence yang kedua. Dia mula predikat dulu. Fihi, di dalam Quran itu, fihi fil kitab ataupun fil Quran. Boleh dua. Fil kitab dekat sebelum itu sebut kitab. Fihi fil kitab, dalam kitab tersebut ada apa ya Allah? Hudan, ada petunjuk. Hudan itu subjek, dia nak cerita hidayah, takkan tak ujung. Kerana hidayah ini tak boleh cari kecuali dalam Quran. Maka dia letak fihi dulu. Dia boleh sebut hudan lil muttaqin, fihi tak ujung sebab dia predikat. Tapi kenapa predikat letak di depan? Kerana taksis, kerana khusus, kerana nak cari hidayah tak akan jumpa kecuali dalam Quran sahaja. Maka dia letak fihi di depan. Itu istimewanya kalau kita baca berhenti pada raib. Saya suka situ dua ayat. Boleh? Maknanya didahulukan fihi daripada hudan. Walaupun hudan itu yang kita cari, kerana nak cari hudan tidak akan berjumpa kecuali di dalam kitab ini sahaja. Hidayah ini lil muttaqin, kepada orang yang bertakwa. Baik, hudan lil muttaqin. Cuba tuan-tuan tengok ayat 185 ke? Dia kata 185, itu kata tafsir. Ayat 185 surah Baqarah juga. Muka surat 28. Muka surat 28. Allah sebut Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu, alladhi, yang dia unzila, telah diturunkan sekaligus. Terjemah sekaligus, nuzul, kan? Diturunkan sekaligus fihi, pada bulan Ramadan tersebut, Al-Quran. Di sini disebut Quran sebab masa turun itu tidak ditulis lagi, disebut Quran, bacaan. Diturunkan Quran hudan linnas, sebut hudan linnas, yang ni hudan lil muttaqin. Ayat 185 hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Kenapa ni hudan linnas yang ayat 2 ni hudan lil muttaqin? Ulama mengatakan bahawa hudan lil muttaqin, Quran itu hidayah kepada orang bertakwa untuk praktis, untuk melaksanakan hukum-hukum yang ada dalam Quran. Adapun hudan linnas dalam surah ayat 185 untuk non-Muslim yang nak cari hidayah Islam, dia kena cari dalam Quran. Nak cari tempat lain tak jumpa. Makna untuk non-Muslim, dia kena kerti Quran. Sebab Quran ni asasnya diturun ke semua manusia. Tak kira Muslim atau tak Muslim. Orang non-Muslim kalau betul-betul bijaksana, carilah Quran. Carilah Quran. Kerana hudan linnas. Dan dia bayinatin, dia ada fakta-fakta, bukti-bukti tentang hidayah itu. Bukti macam mana? Nabi Musa, Nabi Isa disebut dalam ni. Kalau kamu Kristian, Nabi Isa disebut bagaimana? Kalau kamu Yahudi, disebut tentang Yahudi. Kalau kamu tak ada agama pun diceritakan di dalam ni. Maka dia bayinatin wal furqan, dan Quran ini akan merealisasikan ini orang dapat hidayah, orang ini orang yang tak dapat hidayah. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Jadi bila kita baca surah Al-Baqarah 5 ayat pertama ini, kita kena tahu bahawa ayat ini khusus kepada orang yang telah beriman, yang akan melaksanakan Quran dalam hidup dia. Kalau dia mengatakan ikut Quran tu sama je dengan hak kita buat pun rasa dah adil dah. Undang-undang yang ada di Malaysia ni di Malaysia ni dah adil dah, tak perlu lagi Quran. Haram menyebut begitu, tuan-tuan. Walau seadil mana pun yang kita buat, kalau dia bercanggah dengan Quran, tetap ditolak. Tetap ditolak. Jangan kata kita dah komplit dah undang-undang kita, tak perlu lagi rujuk pada undang-undang Islam. Itu percakapan orang yang tak kenal Al-Quran, yang tidak tahu nilai Al-Quran yang diturunkan, yang bahaya kepada diri dia sendiri, boleh menyebabkan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana pun yang manusia buat ini tidak sesuai dengan keperluan kita hidup di dunia ini. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta kita sesuai dengan ketentuan dia. Baik, apa itu? Hudan lil muttaqin ini untuk orang yang beriman, laksanakan hukum-hukum Al-Quran sekiranya betul-betul kita orang yang bertakwa. Itu baca berhenti pada larai. Macam mana kita nak berhenti pada fihi? Ada kata tadi, saya kata tadi, kalau kita berhenti fihi, dia daripada awal sampai akhir itu satu simple sentence. Dia tak jadi dua. Macam mana kita dapat kita terjemah? Zalikal kitab itu la raiba fihi, tidak ada syak lagi di dalamnya. Terus disebut tidak ada syak sebesar apapun di dalam kitab itu. Apa yang tak ada syak dalam kitab itu? Hudan, dia sebagai kitab hidayah lil muttaqin. Maknanya tadi kalau kita berhenti pada larai, kita jadikan hudan itu sebagai subjek kedua. Tapi kalau kita terus baca berhenti sampai fihi, dia bukan lagi subjek, dia adalah apa kita terima, hal ni penerang. Dia sekadar penerang, penjelas. Kita kata macam mana? Kitab itu tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Ia merupakan sebagai kitab hidayah untuk orang-orang yang bertakwa. Mana dia cerita, terangkan sebagai hal dalam bahasa ilmu bahasa, dalam istilah bahasa, hal yang menerangkan tugas kitab itu untuk orang-orang yang bertakwa. Itu. Itu dalam tadabbur. Tak lebih dari itu. Itu tafsir, itu bincang, itu yang boleh. Kita beza sikit. Kalau ada ayat berkaitan dengan ayat lain, kita pergi tengok ayat itu. Sebab ayat itu menerangkan. Itu tadabbur. Dia tak tafsir lebih daripada itu. Apa yang ada,
kita sebut. Maknanya sekarang ni dalam ayat ni dia ada dua subjek lah kalau kita pergi sebab lawan. Ana suka pergi situ sebab ana suka banyak ayat. Bila banyak ayat dia luas kita punya ilmu kita, luas ilmu kita. Kita ada dalam ayat 2 ni dua subjek. Subjek pertama dalikal kitab, subjek kedua hudan. Kalau dua subjek, dua benda yang kita kena cari. Pertama, kena cari kitab. Alhamdulillah, dah ada kitab. Yang kedua, kena cari hidayah untuk beramal. Inilah yang dikatakan tadabbur. Inilah yang dikatakan tadabbur. Tak akan dapat hidayah daripada kitab kalau kita tidak urus baca, faham, hayati amal. Dan nak urus ni penat, berat, susah. Tetapi kena buat sebab kita ini istimewa kepada kita. Allah istimewakan kita dengan memberi kitab, dan dia menjadikan kitab ini sebagai nyambung kepada hati kita. Kita tak nak hidup tanpa hidup hati mati, tak nak. Jadi kalau tak nak, sparekan masa, walaupun seminggu sekali, hidupkan hati dengan tadabbur. Hidupkan hati dengan tadabbur. Pengalaman saya buat tadabbur ni 11 tahun khatam. Khatam tadabbur. Buat macam ni lah setiap pagi. Kalau ni tak ada hari buat, setiap pagi. Daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. 11 tahun. Kalau kita sebulan sekali ni, kali ya, berapa khatam kita. Sekarang ni, pihak masjid minta kita mula dengan daripada awal. Tak ada sikit-sikit. Apa? Kita azab daripada tiada, baiklah ada. Kan? Saya percaya tuan-tuan yang hadir ini telah melakukan tadabbur dengan cara masing-masing, tetapi masjid menyediakan tadabbur sekurang-kurangnya tuan-tuan boleh cari pengalaman baru dengan dalam majlis ini, insya-Allah. Jadi itulah yang menjadi nilai kepada kita. Khabar dalam ayat ni, kalau objek, kalau subjek ada dua, kitab istimewanya dia, hudan perlu mencari hidayah dalam ni. Maknanya itu berita apa ni subjek yang kita kena dapat. Predikat pula la raiba, tak boleh syak, dia penting. Yang kedua, hidayah ini untuk orang yang bertakwa. Kalau betul kita orang yang bertakwa, pastikanlah segala isi Quran itu kita miliki. Ayat ni, kerana ni action ni tak happy ada. Walaupun kita berlapan puluh, tidak mustahil kita boleh khatam dengan apa cara itu. Amin. Baik, ayat ketiga. Apabila tiga itu ialah kita tadabburnya. Alladzina yu'minun, tuan-tuan baca sama-sama secara sembunyilah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ini pula isu lain pula. Ada dua cara kita nak faham ayat ini. Alladzina yu'minuna bil ghaib, kita nak jadikan subjek balik, nak start balik ayat ni satu cara. Cara kedua, nak kaitkan dengan ayat sebelum. Dua cara kita kena faham. Kalau gini, kalau nak start ayat baru dengan ayat 3 ini, dia punya predikat dia ula ayat 5 tu predikat dia. Subjek dia alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Semua ni subjek. Predikat dia ula, jawapan itu ulaika ala huda. Predikat dia sampai lebih 5 ayat. Dua lah subjek predikat, tapi subjek panjang, begitu panjang. Satu cara kita nak jadi subjek,
ataupun kita nak jadikan allazi sifat kepada muttaqi. Sifat kepada muttaqi. Sifatnya mana? Tubuh orang bertakwa. Orang yang bertakwa itu ialah orang-orang yang mereka beriman dengan perkara gaib. Maksudnya dia bersama dengan takwa. Orang-orang yang beriman dengan perkara gaib, wa yuqimuna shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat secara jamaah dan tidak tinggal sembahyang. Panjang terjemah. Nanti kita cerita. Kalau kita tanya makna itu akan putih. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang bertakwa itu orang-orang yang daripada sebahagian daripada harta yang kami berikan kepada mereka, mereka infak. 3. Orang-orang yang bertakwa itu ialah orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau dan apa-apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum engkau. 4. Wabil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang dengan hari akhirat mereka itu penuh yakin. Maknanya sifat bertakwa itu ada 5 sekarang. Ataupun 6 kalau kita pisahkan beriman dengan kitab Quran dengan kitab sebelum itu. Jadi 6. Kalau sekaligus kitab itu 5. Kalau 5 ni orang bertakwa miliki, apa jaminan dia masa depan? Jaminan dia ayat 5. Mana jawapan kepada takwa itu? Apa jaminan? Ulaika ala hudan. Mereka itulah kalau nak tahu orang yang mendapat hidayah min rabbihim, daripada Allah Tuhan mereka. Kalau kita nak bincang lagi, kenapa ulaika ala hudan min rabbihim? Kenapa dia tak kata ulaika ala hudan min Allah? Kalau nak bincang panjang, kenapa dia pilih Rabb, tidak pilih Zat Allah? Kan? Biasanya kalau kita sebut min Allah, sebutlah Jalla Jalaluhu. Min Rabbihim, sifat Allah, kan? Sifat Allah di apa hidayah ini datang daripada Allah yang sifatnya rububiyah. Rabb. Rububiyah apa makna? Rabb, Tuhan punya alam ini. Rabb, Tuhan punya diri kita. Rabbin Nas, kita ni dimiliki. Siapa yang memiliki? Allah. Apa nama Allah yang memiliki kita? Rabb. Rabbin Nas, Tuhan manusia. Rabbil Falaq, semua makhluk yang kita tak nampak ini Allah yang punya. Rabbis Samawati wal Ardh, Tuhan langit dan Tuhan bumi. Siapa? Allah. Allah Ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tali-tali sambung-sambung dengan ayat-ayat lain. Sebab itulah Quran ini tidak boleh dipisahkan dengan diri kita. Kita kena tadabbur dia. Itu cara kita nak baca 5 ayat ni. Sama ada nak baca secara terasing dengan ayat 2 ataupun nak sambung dengan ayat 2, tetap ayat 5 sebagai jawapan. Tetap ayat 5 sebagai jawapan. Dan itulah yang penting. Ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang berada pada petunjuk daripada Tuhan mereka. Tak cukup sekat tu, tak boleh berhenti situ. Wa ulaika, dan mereka itu jugalah humul muflihun. Mereka sebenarnya orang yang muflih. Falah. Muflihun ialah orang yang bekerja untuk dapat falah. Kan? Falah. Azan dia tak sebut hayya 'alal muflihin. Tak, dia sebut hayya 'alal al-falah. Apa beza falah dengan muflihin? Untuk dapat falah wajib menjadi orang muflih. Untuk menjadi orang muflihun ataupun muflihin, wajib beriman dengan perkara ini. Wajib sembahyang cara berjemaah dan tidak boleh tinggal. Wajib membayar zakat kepada yang diperlukan mengikut nisab yang ditetapkan. Wajib beriman dengan kitab Allah dan kitab-kitab sebelumnya diturunkan. Wajib yakin dengan kita akan pulang kepada Allah bila-bila masa yang Allah kehendaki. Ini orang muflihun. Orang muflihun yang mengejar falah. Sebab itulah tawaran Allah kepada ahli bumi,
hayya 'alal falah, marilah mendapat falah. Hayya banyak orang terjemah marilah, takkan tu. Kalau kita cek bahasa Arab, hayya bukan makna mari saja. Marilah untuk hidup. Orang yang bila dengar falah, hayya 'alal falah, dia tak mari, sebenarnya dia mati. Mati macam mana boleh hidup? Kalau banyak jutawan, mati hati. Hati-hati. Nah, hanya tapi kalau dia tak mari satu uzur, dia saja-saja dia tak nak mari masjid. Anda takut sebab Nabi buat, maka kita lebih hebat Nabi. Anda takut kalau tak mari sebab sahabat buat. Nak bagi alasan apa? Kalau kita sihat, duduk sebelah masjid, kita tak mau masjid. Nak bagi jawapan apa kepada Allah? Nanti kita jumpa dengan Allah nanti. Bila kita jumpa dengan Allah nanti, nak bagi alasan apa? Ya Allah, aku tak mari sebab aku tak sebulu dengan imam. Nak jawab gitu. Itu tanda iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita dah batalkan ayat wa iyyaka nasta'in. Sebab wa iyyaka nasta'in tu, ku mana pun, jahat macam mana pun, buruk macam mana pun hubungan kita, tak boleh putus. Tak boleh putus. 3 cara untuk tidak putus disebut dalam surah Al-Imran ayat 133. 3 cara untuk tidak putus. Pertama, kena bermaafan. Yang kedua, marah yang marah itu kena buang. Yang ketiga, kena pergi balik. Kena pergi balik. Kat mana? Ayat 134 surah Al-Imran. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, 1. Wal kadhimina al-ghayz, 2. Wal 'afina 'anil nas, 3. 3 ni hubungan kita sesama kita. Kemana pun cubalah tuan-tuan kaji, bagi alasan pada Allah. Aku tak pergi masjid, kita ni mari belakang. Awak tak nak mari tu, awak tak nak mari, maklumkan dia. Beri alasan kepada Allah, bukan untuk imam. Pada Allah, kenapa kita tak nak mari masjid? Sakit kaki. Betul kan sakit kaki? Ya, sakit kaki tak boleh berdiri, tapi duduk boleh. Boleh mari tak dengan duduk? Boleh, tapi tak nak susah-susah. Jangan. Kalau kita ada kemudahan, kita ada drive-up, boleh pergi ke air, kat masjid tak boleh mari, itu satu perkara yang perlu dilihat semula. Dah, begitu. Perlu dilihat semula. Anda nak berhenti masuk duha je, nak berhenti masuk duha, nak tuan-tuan nak ajak tuan-tuan sembahyang duha, sembahyang duha, sembahyang isyraq, masuk isyraq. Isyraq dah masuk, isyraq dah masuk, tapi 12 minit. 12 minit ni ada dalam 5 minit ni. Nah, banyak lagi tapi kita habis ni tak apa. Itu. Nampak tak? Maknanya kita dengan sembahyang ni, sebab Allah kata wa ulaikal humul muflihun. Orang yang beruntung ini, orang yang mengejar falah. Falah itulah yang kita nak. Bila kita dapat falah, kita dapatlah rahmat. Rahmat dengan falah ini makna sama. Rahmat dengan falah makna sama. Isi kandungan rahmat dengan isi kandungan falah sama. Anda cek rahmat, pertama Allah sukukan dunia. Rahmat, Allah buang segala keburukan, Allah jauhkan kepada dia. Rahmat, Allah redha dan Allah bagi syurga. Anda cek falah pula. Falah dengan mana? Al-fawzul azim. Falah mana satu, falah ni kejayaan ni. Apa makna kejayaan? Al-fawzul azim, kejayaan yang paling agung. Itu falah satu. An-najatu, falah dengan mana an-najatu? An-najatu ni selamat daripada keburukan. Kan? Yang ketiga juga, sama dengan rahmat. Dia suruh isi falah dengan isi rahmat. Sebab itulah kita dengar selalu orang sebut, kita nak masuk syurga ni tak akan masuk dengan amal soleh sahaja. Tidak akan masuk dengan amal soleh kita, dengan kebaikan kita. Kita masuk dengan rahmat Allah. Ada kata, nak jawab macam mana ni? Ada pun tak ada buat cek kurang. Betul tuan-tuan, kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Tetapi untuk dapat rahmat Allah perlu banyak pahala.
Nak ada pahala, kena buat amal. Betul tak? Nak dapat amal, kena soleh amal kita. Yang kita semua ni konformkan amal kita soleh. Saya sebut sebelum ni kepada diri saya dan kita semua, amal soleh terdapat tanda. Pertama dia buat, dia reti. Yang kedua dia mula dengan niat. Yang ketiga dia buat semata-mata cari redha Allah. Yang keempat dia sabar. Ilmu, niat, ikhlas, sabar. Siapa-siapa ada empat ni, confirm dia orang soleh. Confirm dia orang soleh. Kita semua confirm dia orang soleh. Dan amal dia soleh berpahala. Kalau dia buat banyak, makin banyak, dia mendekatkan diri dia kepada rahmat Allah. Dan dengan rahmat Allah lah falah yang dia kejar itu tercapai. Sebab itulah di sini orang mukmin ke mana pun kena bergerak dengan sifat al-muflih. Dan untuk menggerak menjadi al-muflihun ini perlu kepada hidayah Allah. Untuk dapat hidayah Allah perlu beriman kepada perkara baik. Kalau kita nak cerita panjang tu nanti kita ceritalah lepas-lepas ni. Wa yuqimus salat wa yuqimuna salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. 3 walladzina yu'minuna bima unzila ilaika 4 wa ma unzila min qablik. Nak buat satu lagi jadi 5. Wa bil akhirati hum yuqinun. Dengan akhirat mereka yakin. 6 ataupun kita kata 5 sifat orang yang bertakwa, ataupun 5 jenis. Kalau kita ambil daripada ayat 3 tu, dia jadi subjek. Maknanya orang-orang yang beriman dengan perkara lain, subjek. Orang-orang yang mendirikan solat berjamaah tidak tinggal. Orang-orang yang membayar zakat dari hasil yang ia dapat, yang Allah beri pada dia. Orang-orang yang beriman dengan kitab Allah dan kitab-kitab sebelumnya. Dan orang-orang yang yakin dengan hari akhirat. Baru dapat dia la ka'ala udah. Selesaikan ini sebagai subjek, maka kita akan dapat ayat kelima. Ayat ketiga dan keempat merupakan subjek, 5 nilai subjek itu. Maknanya kalau kita nak detail allazina yu'minuna bil ghaib itu terulang tiap-tiap kali lepas allazina yu'minuna bil ghaib wallazina yuqimuna shalah wa bima walladzina mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat berikut tak perlu lagi sebab dah ada. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika walladzina yu'minuna bima unzila min qablik wa bil akhirah walladzina bil akhirah hum yuqinun. Alladzi itu diulang sampai setiap pokok. Cara kita nak faham dan hayati kitab Allah Subhanahu wa ta'ala secara betul. Dan inilah nilai orang yang bertakwa. Ambil cerita 5 ayat ini secara umum gitu. Kalau kita nak detail lagi kenapa yuqinu semua sekali itu, kita perlu detail lagi. Tapi secara ringkasnya begitu. Dan ada hari itu dalam Fatihah ini ada 4 kan. Pertama Bismillah sebagai pintu masuk kepada rahmat. Ayat 2, 3 Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ayat 3 ni ayat pegangan akidah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ni ayat syariah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ayat mengenai akhlak kita. Maknanya dalam Fatihah ada pintu masuk rahmat. Orang yang masuk pintu rahmat dengan Fatihah, dia akan berpegang dengan 3 nilai ketuhanan. Yang tauhid, yang kedua dia akan melaksanakan syariah dalam bentuk hablum minallah iyyaka na'budu, dalam bentuk hablum minan nas wa iyyaka nasta'in. Hasil daripada pegangan dia, hasil daripada hubungan silaturahim dengan dia itu, dia akan mendapat dia akan kenal 6 jenis manusia. 6 jenis manusia. 4 dia kena ikut, 2 dia kena tolak.
Manusia pertama, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau telah beri nikmat kejayaan kepada mereka. Ada 4 dan nabiyyin, cara Nabi. Jangan kata kita bukan Nabi, tak ikutlah Nabi, kita ikut jalan kita je lah. Salah. Kita wajib ikut Nabi sebab Muhammadur Rasulullah dia panggil ittiba', follow. Semua kena ikut dia. Jadi satu, para Nabi. Yang kedua, as-siddiqin, orang-orang yang benar agamanya. Maknanya dia bukan Nabi tapi dia siddiqin. Asy-syuhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dia sampai mati dan mati dalam keadaan syahid. Yang keempat, as-salihin, orang yang salih. 2 ni wajib kita follow. Dan yang kedua yang dilarang secara keras follow ialah ghairil maghdubi alaih, bukan orang yang Allah benci dia. Siapa? Yahudi. Kenapa Yahudi benci? Yahudi ni ahli kitab, orang yang tadabbur kitab Taurat, yang faham kitab Taurat, tapi langkah kerana terpati, langkah kerana dengki, langkah kerana benci pada Nabi SAW, pada Islam. Kalau nak rujuk bahagian mereka ini, antaranya surah Baqarah ayat 109. Surah ayat 109 ini dia cerita perangai Yahudi. Hasadan min indi anfusihim, dengki yang beramat sangat yang ada dalam diri mereka walaupun mereka orang alim. Kenapa? Tak setuju dengan lantikan Nabi SAW sebagai Rasul akhir. Dia nak orang Yahudi juga. Lalu dia jahat. Ni orang yang ada ilmu, siapa-siapa pun sifat orang berilmu buat perangai Yahudi ditolak dan kita tak tahu. Satu lagi, walau dalil, orang yang jahil. Dalil ni jahil agama, sesat terjemahan. Takkan ada cek dalam tafsir dia kata dalil makna al-jahilina bi umuriddin, orang-orang yang tak erti agama tapi ekonomi dia hebat, politik dia hebat, segala-galanya dia hebat dunia ni, tapi agama tu centek amalnya, centek ilmu dia, tak erti tapi dia follow je. Tengok siapa yang ekonomi bagus, dia follow orang ekonomi bagus walaupun agama tak ada. Ini bahaya kejahilan. Maka kita kena lindungkan diri kita dari mengikut orang-orang yang hebat dunia tapi tak kenal nilai agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ringkas daripada Fatihah. Fatihah ini dia bagi umur kita, segala-galanya di situ. Dan 20 ayat daripada awal Baqarah golongan orang, ayat 1 ke 5 orang yang Allah terima, ayat 6 Allah 6-7 orang kafir memang Allah Ta'ala, ayat 8 sampai 20 orang munafik memang pun ditolak juga. Mana ayat 1 ke 5 dan Baqarah. Lepas itu dia perintah semua buat. InsyaAllah akan sama nanti dengan izin Allah SWT. Cukuplah sekadar itu. Apa yang baik sama-sama amalkan, dan apa yang kurang sama-sama kita tambahkan. Kita sentiasa di bawah rahmat Allah SWT dunia dan akhirat. Qul qawli hadza astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.